Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah? Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya-Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya-Allah, berinfaklah sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersempena dengan bulan keputeraan Rasulullah SAW, kita kalau boleh nak ikut rapat apa saja sunnah keperberadian Rasulullah SAW yang nak kita ikuti. Dan antara salah satu sikap Rasulullah adalah sangat pemurah. Jadi hari ini kita nak berbicara tentang hamba pemurah yang disukai oleh Allah SWT. Bersama kita adalah P.U. Hafiz atau Ustaz Hafiz. Apa khabar? Alhamdulillah, tadi apa khabar? Sihat, Masya Allah. Masya Allah, terlebih sikit hari ini. Dan hari ini sebagai jurucakap Masjid Al-Muqarrabin yang bertempat di Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Ya. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita berbicara tentang sifat pemurah ni. Dan Rasulullah SAW sangat dikenali di kalangan umat Islam, sangat pemurah. Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang mungkin boleh kita ikuti. Baik, terima kasih tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah bulan, kita lihat adalah bulan kelahiran baginda SAW, bulan kewafatan baginda SAW, bahkan permulaan hijrah dari Gua Thur 8 hari ke Masjid Quba itu adalah pada 1 Rabiul Awal, iaitu pada bulan ini. Pembinaan masjid pertama dalam sejarah Islam, la masjidun usisa ala taqwa, iaitulah masjid didirikan atas dasar takwa, ada di bulan ini. Masjid An-Nabawi, baginda SAW yang kita pergi menunaikan umrah ziarah baginda SAW, itu bulan Rabiul Awal dibina. Jadi bulan ini bulan yang cukup mulia, bulan yang kita nak ambil peluang. Kalau kita lihat baginda SAW dia amat pemurah. Kalau datang Ramadan, ajwadan nas, lagi pemurah. Dah pemurah, Ramadan pemurah lagi. Jadi ini adalah kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ianya mengalir kepada para sahabat. Saya nak bagi satu contoh, iaitu Khalid bin Al-Walid, penunggang kuda yang hebat. Dia dapat merampas bukit. Saya pernah naik bukit ni dengan profesor saya. Profesor saya kata apa, pada tahun 1950 dulu, ketua polis negara cuba guna kereta pacuan 4 roda dengan pusingan U tu, bulatan tu. Dapatan kajian hari itu bahawa sekiranya Khalid bin Al-Walid dulu menaiki kereta pacuan 4 roda teknologi hari ini, nescaya bukit rumah pemanah atau bukit Uhud ni tidak dapat dirampas. Luar biasa. Saya kata kenapa? Sebab Khalid bin Al-Walid penunggang kuda yang hebat. Kuda yang dinaikinya ialah kuda yang lain pada yang lain, dengan alatan kuda tu yang luar biasa. Teknologi dulu saja mampu merampas. Dan apa yang hebatnya ketika turun surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sama sekali kamu akan mencapai kebaikan itu melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Subhanallah. Ketika Khalid bin Al-Walid muluk Islam, dia suka alatan perang. Tapi ketika turun ayat ni, dia menginfakkan kuda dia, menginfakkan perisai perangnya dengan pedangnya. Kenapa? Sebab ini benda yang dia suka. Allah, kita tak mampu, Talib. Kalau handphone ni saya sayang, belum tentu saya mampu. Tentu boleh bagi kat saya. Nak bagi kat Talib. Kita tak mampu sebab ada benda yang kita sayang. Tapi inilah yang Nabi SAW mendidik para sahabat. Bahkan ramai lagi para sahabat yang sanggup bergadai. Hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq infakkan semua hartanya, tak ada tertinggal dalam peperangan Tabuk. Apa harta yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Ada ya Rasulullah. Kau kata kau bagi semua 4,000 dinar, hampir 4 juta kalau hari ini. Dulu berganda lagi lah, berganda-ganda. Ambil semua ya Rasulullah, peperangan Tabuk tak ada duit ketika itu. Ramai tak nak berperang. Tapi subhanallah, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku tinggalkan harta untuk keluarga. Apa dia? Allah wa Rasul.
Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Hatta Sayyidina Umar bagi separuh harta Sayyidina Osman. Tapi yang hebatnya, macam mana Ustaz yang tak ada harta ni macam mana? Kita yang ada gaji sikit-sikit ni perlu sedekah ke? Datang sahabat, dia bawa beberapa biji tamar. Aku tidak ada harta ya Rasulullah. Tapi aku ada harta ini saja, mudah-mudahan dalam perjalanan jauh 700 kilometer tu, sahabat-sahabat makan biji tamar, buah tamar, memberi satu kekuatan, tenaga kepada mereka. Tuan-puan, adakah Rasulullah menolak beberapa biji tamar ini? Tidak. Rasulullah mengambil dan menginfakkan apa yang kita ada, tuan-puan. Harta yang kita ada, inilah masanya untuk kita sedekahkan. Sebab ada orang berhak kepada harta kita. Baik, bukan nilai yang dicari, ikut kemampuan kita dan keikhlasan kita. Jadi bagaimana kita nak lihat Allah akan balas? Kalau kata para sahabat tu sangat pemurah, kita nak ikut sifat-sifat pemurah ni. Dan bagaimana kita tahu juga Allah lebih maha pemurah, benda yang tak boleh mungkin kita fikir, sifat pemurahnya Allah. Apa balasan Allah pada mereka yang suka memberi, yang berkongsi rezeki? Subhanallah, banyak sangat ganjaran, sehinggakan di dalam syurga adanya satu pokok khas untuk orang-orang yang bersedekah, dinaungi orang-orang yang banyak bersedekah. Bahkan di sana ada thamaniyatu abwab, ada 8 pintu. Kita tak tahu ni kita nak masuk pintu mana nak masuk syurga. Ada babus solah, ada babul ilmi. Berapa banyak solat kita khusyuk pada Allah, berapa banyak kita menghadiri majlis-majlis ilmu, patuh kepada ibu bapa. Tapi ada satu pintu yang simple, iaitu babus sedekah. Pintu sedekah Allah bagi dengan hari ini kita ikhlas, berapa ringgit yang kita mampu. Kemudian pintu itu akan masukkan kita ke dalam. Sebab apa yang saya nak bawa hari ini tuan-puan, bukan sedekah one off. Dia ada sedekah one off. Orang susah kita bagi, itu sedekah one off. Hari itu je kita dapat pahala. Tapi ada sedekah yang Nabi sebutkan yang 3 perkara tu kan. Sedekatun jariyatun, sedekah yang jariah ni maksudnya sedekah yang mengalir. Macam air terjun yang mengalir tidak terhenti. Dan sedekah ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah apa? Waqaf. Dan jadi, apa peluang hari ini kita nak kongsikan? Tali macam faham je, saya nak tunggu soalan tu. Sebab hari ni saya nak bawa tuan-puan, saya pergi ke Kampung Kundur Gua Musang ni, tak ada masjid. Sebab penduduk dulu, sekarang penduduk makin ramai. Dan Alhamdulillah adalah surat Allah sedih. Tapi dah uzur lah. Dan masjid ni hampir siap. Saya nak ucapkan jazakumullah khairal jaza, jutaan terima kasih kepada para hartawan dermawan di luar sana yang bantu kami. Kalau di Selangor KL ni, depan masjid, kiri masjid, di mana-mana masjid. Di sana orang memerlukan kita tuan-puan. Tengok gambar ni dah nak siap dah, sikit je lagi. Dan kita berharap tuan-puan boleh melengkapkan. Kita dah dapat kutip hampir 3 juta. Kita perlukan lagi 3 juta sebab bukan saja masjid, kita perlu ada tempat ruang musafir. Sebab laluan ni adalah laluan utama untuk orang-orang yang nak pergi ke KL, nak pergi ke Cameron Highland kan. Dan juga kita sedang membina Mahat Tahfiz pertama di Gua Musang di Kampung Kundur ni. Mudah-mudahan ianya dapat beri manfaat kepada masyarakat dan mengalir pahalanya kepada kita, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kami doakan kepada mereka yang sangat pemurah hari ini, berkongsi rezeki tak kira berapa jumlahnya sekalipun. Bagaimana Ustaz katakan, ini adalah pahala jariah yang akan berkekalan hingga ke alam akhirat nanti. Moga Allah limpah ruahkan rezeki, Allah makbulkan segala hajat mereka dan sebagainya. Ustaz, berbaki apa yang ada ni, mungkin pesanan Ustaz pada semua. Kata-kata akhir tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, ambil peluang, ambil screenshot. Sekarang banyak skema-skema yang luar biasa. Nombor ni nombor yang memang diyakini sahih dan berdaftar. Majlis Agama Islam mendapat kelulusannya, dia jangan bimbang. Jadi tuan-puan, saya nak tutup dengan sepotong ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Apabila kita nak mati nanti tuan-puan, kita akan cakap depan Allah, kita nak buat satu amalan akhir. Kita tak cakap kita nak sembahyang. Ya Allah, aku nak sembahyang akhir. Tak. Ya Allah, aku nak pergi haji. Tak. Ya Allah, aku nak baca Quran. Tidak. Tapi kita nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak sedekah. Ya Allah, aku nak sedekah. Ambil peluang tuan-puan sebelum kita mengakhiri hidup kita. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan ini ianya berkekalan selagi mana orang semayang. Kita dah tak ada ni, turun-temurun. Selagi itulah pahala mengalir walaupun kita berada dalam kubur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan rezeki untuk kita semua. Jadi kami nak ucapkan jutaan terima kasih pada Ustaz beri peluang pada kita untuk berwakaf, bersedekah untuk Masjid Al-Muqarrabin di Kampung Kundur Gua Musang, Kelantan. Terima kasih pada semua yang sangat pemurah. Terima kasih, terus bersedekah, terus memberi. InsyaAllah mudah-mudahan pahalanya Allah beri
memberikan lipat ganda dunia dan akhirat. Kita akan berehat seketika, kembali pagi lepas ini insya-Allah. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita insya-Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya-Allah, berinfaklah sekarang.